Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat sekali lagi kita bertemu di dalam majlis ilmu, majlis yang terbaik di antara majlis-majlis yang memberikan manfaat yang besar dan menyelamatkan kita di alam akhirat nanti, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahawa menuntut ilmu adalah satu tuntutan yang wajib bagi kita, seperti mana yang disebutkan dalam hadis talibul ilmi faridatun ala kulli muslimin, menuntut ilmu adalah wajib pada tiap-tiap orang muslimin. Jadi insya-Allah kita sebagai seorang muslim kena tuntut ilmu, kerana menuntut ilmu membezakan antara hak dengan batil. Menuntut ilmu dapat mengenali perkataan dan perbuatan yang betul atau perbuatan yang tidak betul. Oleh kerana itu, ianya merupakan satu tuntutan yang amat sangat diperlukan, kerana dia akan menyelamatkan kita di dunia dan juga di akhirat. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, menuntutlah ilmu, kerana Allah akan mengangkat darjat kita di dunia, ya, dan juga di akhirat. Di dunia mengikut bidang masing-masing, dan di akhirat ganjaran pahala yang kita miliki itu. Okay. Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat darjat seseorang itu di kalangan kamu dengan ilmu, iman dan ilmu. Jadi ini di antara perkara yang kita nak. Yang kedua pula, apabila Allah berikan ilmu kepada kita, kita dapat membeza antara hak dengan batil, kebenaran dengan kesesatan. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Allah kata sendiri, ya, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tak mengetahui? Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang yang banyak memikirkan atau banyak mendapat peringatan, banyak yang berfaedah dalam bab ini adalah ulul albab, orang yang diberikan keilmuan. Jadi insya-Allah, bahkan kita melihat apabila Rasulullah mengingatkan kepada hadis man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, apatah lagi ilmu yang kita tekan selama ini adalah masalah akidah yang mesti diselesaikan pada ummah. Masalah akidah supaya kita mengenali pencipta kita seperti mana yang Allah nak. Kita mengenali agama kita seperti mana Allah nak. Dan kita mengenali Rasul kita seperti mana yang Allah nak. Jadi oleh kerana itu, ianya memerlukan ilmu dan ianya tidak boleh mengikut teori-teori ataupun pemikiran kita. Dalam isu yang terbaru yang agak menarik supaya kita mengambil perhatian lah dalam bab ini, bukan apa, sebelum kita masuk ke perkara yang lebih besar. Ya, apabila kita menyaksikan sehari dua ni orang berbicara tentang cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, cucu cicit yang keturunan Rasulullah yang tiba-tiba datang ke bumi Malaysia ni. Ya. Agak menarik sekali, bukannya apa? Ya, bagi orang yang tidak ada ilmu, dia tidak ada satu nilaian yang ataupun satu timbangan untuk menilaikan. Dia tak ada garis pengukur untuk menilaikan. Sedangkan kita tahu setiap semua tu ada penilaiannya. Ya, setiap penyakit yang dapat menilaikan, okey kamu sakit apa? Kalau demam, okey kita tengok temperature berapa. Ya, melalui termometer. Dan kalau seorang tu kencing manis, kita tengok ya berapa tinggi kencing manis dia tu. Dan kalau orang tu tekanan darah tinggi, kita sukat tekanan darah dia. Jadi kita tahu. Begitu juga jika seorang itu berkemampuan ataupun tidak melalui latihan-latihan ataupun apa juga. Misalnya orang tu pandai bawa kereta ke tidak, tengok ya dia ada driving license ke tidak. Okay, itu semua dia ambil nilai. Begitu juga kalau kita nak mengangkatkan seseorang itu dari sudut pengetahuan dia, kerja jawatan, semua dinilaikan mengikut kemahiran ataupun persijilannya. Tiba-tiba seorang hamba Allah tu mengaku dirinya Nabi, takkan kita nak terima bulat-bulat? Keturunan Nabi, dia kata dia keturunan Nabi, takkan kita nak terima bulat-bulat? Ya, disebabkan smartnya, ya, saya tengok komen-komen daripada orang perempuan ni, na'udzubillah, kerana kehandsomannya. Ya. Dan dengan serban yang dipakainya ke, itu di antara perkara nilaian kita salah.
Oleh kerana itu Imam Syafi'i rahimahullah telah memberikan guideline yang cukup clear. Ya, apa dia di antara petunjuk yang dibagikan? Jangan kamu menyangka orang yang berjalan di atas air itu ataupun terbang di atas udara itu karamah. Karamah, ya, yang menjadikan buah mulut manusia, ya, di dunia ini bila tengok pelik sikit dah kategori karamah, ya. Tak, tetapi ianya mungkinnya istidraj. Maka bila kamu tengok akidahnya, kalau betul akidahnya, maka kita boleh terima sebagai karamah. Tetapi kalau bukan akidahnya yang betul, maka dia termasuk dalam sihir ataupun istidraj. Clear? Settle masalah. Dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan al-haqqu la yu'rafu birrijal. Kebenaran itu tidak dilihat melalui lelaki. Ya, oh lelaki tu masya-Allah seban dia, masya-Allah solat dia. Tak, tuan-tuan dan puan-puan, tak. Ta'riful haqqa wa ta'riful rijal. Kamu tahu kebenaran. Kebenaran dia apa dia? Al-Quran dan As-Sunnah mengikut fahaman 3 jenis yang terbaik. Maka jika itu melengkapi siri-siri yang disebutkan itu, maka ta'riful haqqa wa ta'riful rijal. Kamu kenal lelaki itu, maka kamu kenal kebenaran itu, maka kamu kenal siapakah lelaki itu. Settle masalah. Okay? Jadi daripada isyarat ini menunjukkan kita nak kenal siapa dia tu. Pertama, kemunculan dia dah kita kenal. Orang yang ada ilmu agama mengikut kefahaman Quran dan Sunnah yang sahihah, mengikut fahaman 3 generasi terbaik, dia nampak dah. Sekali imbas dah dia boleh pasan. Dia ni orang bukan anak cucu Nabi. Dengan cara dia. Bak kata orang sekali imbas ikan di laut dah tahu jantan betinanya. Ya, dahsyat tu. Kita nampak, dia cara penampilan dia dah kita tahu. Ini bukan penampilan cucu Nabi yang bersanad. Yalah, banyak yang mengaku dirinya cucu Nabi. Di Malaysia pun ada yang mengaku dirinya keturunan Nabi. Ya, Al-Alawi, Al-Attas, Al-Bawah, apa lagi ya. Semua tu. Dan keturunan Said, keturunan Syarifah, keturunan Siti di Perak. Kan? Tetapi, ya, dalam bab ini kepentingan untuk mengetahui itu adalah bagaimana dia mengikut Rasulullah ataupun tidak. Siapa saja keturunan itu, inna akramakum indallahi atqakum. Itu asas dia. Semulia-mulia kamu adalah orang yang paling bertakwa. Allah yang katakan begitu. Bilal yang hitam legam tu, tetapi Allah angkat darajat dia kerana ketakwaan sehingga Rasulullah mendengar tapak kaki dia mendahului orang lain menuju syurga. Ini menunjukkan hebat. Tetapi kalau keturunan Nabi, keturunan Rasulullah tidak mengikut tuk dia sendiri, yang moyang dia sendiri, ya, tiba-tiba nak claim aku keturunan Rasulullah yang supaya orang memuja, tak ada dalam bab itu. Okey, itu satu. Dan kedua, kenapa? Ya, bila kita menyaksikan perkara ini amat penting untuk ambil pengetahuan. Mungkin pada hari ini baru satu muncul, dia akan muncul, dah muncul lama dah. Yang mengaku dirinya keturunan Nabi Habib ni dah muncul lama dah. Ya, kebanyakannya mengarut belaka. Kenapa? Apa yang dibawa itu, yang dikatakan oleh Sayyidina Ali itu, kita dah kenal dah. Perbuatan siapakah dia, kita dah kenal dah. Benteng dia, asas dia adalah akidah. Akidah tak ikut cara sifat, beriman kepada Allah mengikut cara Rasulullah dah. Sorry. Memang dah tertolak. Walaupun apa alasan dia. Itu guideline yang diberi oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Okay. Baik. Sekarang kita tengok. Ada orang mengatakan, ada orang yang mengatakan di kalangan ustaz-ustaz yang mengatakan, tak boleh, kita kena husnuzan dengan dia. Dia orang Islam. Ya. Kalau betul keturunan dia bagaimana? Kalau tak betul bagaimana? Kita tolaklah, tapi kalau tiba-tiba betul, dia bukan begitu kaedahnya. Tuan-tuan dan puan-puan, bukan masalahnya keturunan itu yang kita perbahaskan sangat. Tetapi bila dinisbahkan keturunan itu kepada Rasulullah, itu yang menjadi perbahasan. Kalau dia nisbahkan keturunan dia kepada Raja Queen Elizabeth ke, lantak kamu lah. Ya, dia nisbahkan Raja Gangga Negara ke, Raja Majapahit ke, bahkan kita menyaksikan orang yang mengaku keturunan Kesultanan Melayu Melaka pun menjadi isu yang dicari, diselidik keturunan dia, yang mengaku diri Mat Kilau tu pun diselidik pada peringkat awalnya, ya. Dan begitu juga Kerajaan Sulu, keturunan Kerajaan Sulu yang diisytiharkan tu pun diselidik, kan. Takkan orang yang mengaku keturunan Nabi tak diselidik. Kerana apa?
Kalau dia kata keturunan yang saya sebut tadi, orang tak kisah sangat. Ya, tak kisah. Lantaklah dia kata keturunan Raja Muzaffar, Raja Mansur Shah, ataupun Raja Melewar, ataupun Raja, apa yang Raja lagi, Raja Linggam ke Raja Gopal. Lantaklah, kita tak kisah. Lantaklah kamu. Tetapi bila dinisbahkan kepada keturunan Rasulullah, dia dah jadi agama. Itu yang jadi masalahnya. Takkan kita nak membenarkan seorang pencuri yang kita tahu dia ni pencuri, tak apa, sangka baik. Ya, sangka baik, dia mengaku dirinya alim, sangka baik. Dia dah tahu dah keturunan pencuri. Begitu juga dengan keadaan orang yang beragama ni, dah tahu banyak zaman orang yang menipu atas nama Nabi, atas nama Rasulullah. Takkan kita nak bersangka baik? Tak boleh. Kerana bila kita berkaitkan dengan Nabi, maka dia berkaitan dengan beberapa perkara, barakah dia. Ya, itu yang menjadi isu. Dia boleh mengundangkan kepada benda syirik, benda bidah, benda yang berbagai-bagai. Apatah lagi si orang yang mengaku dirinya Nabi, dia muncul dengan gaya yang tak kena mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga bila dia muncul dengan orang yang pernah melakukan penipuan atas nama Nabi. Dia muncul dengan seorang lelaki yang pernah menipu atas nama Nabi, yang pernah buat artifak di Kelantan sana. Artifak Rasulullah, yang kononnya ini peninggalan Rasulullah, pakaian Rasulullah, janggut Rasulullah, rambut Rasulullah, kaki, tapak kaki Rasulullah, capar Rasulullah, serban Rasulullah, pedang Rasulullah, ya, atas nama Rasulullah. Lepas tu dia tipu dengan sijil yang kononnya kerajaan Saudi yang membenarkan. Tuan-tuan dan perempuan, sekali orang menipu, ya, atas nama Rasulullah dengan orang lain, dengan bila-bila masa, dia tak akan takut untuk menipu. Percayalah. Bani Israel, Yahudi, sekali dia boleh bunuh para nabi, ya, bukan seorang nabi, para nabi. Dia nak bunuh rakyat Palestin, dia nak bunuh rakyat Malaysia ataupun orang awam di seluruh dunia, tak ada apa bagi dia. Kerana dia dah buat lebih besar daripada itu. Tiba-tiba kita, ya, mesti bersangka baik. Tak. Kemunculan apabila dia muncul dengan ustaz yang mengatakan, yang suka bercakap dengan hadis-hadis palsu tu, ya, dengan banyak mentakwilkan, menggunakan penafsiran yang sesat, akidah yang batil. Dia muncul dengan orang tu, kita dah lagi nampak jelas bahawa orang ni ada masalah. Kenapa? Dia tidak muncul melalui jalan yang betul. Dan Alhamdulillah, terima kasih kepada Jakim kita ucapkan kerana mampu untuk menyelidiki secepat mungkin maklumat orang yang mengaku dirinya Nabi. Alhamdulillah, bila didapatinya scammer. Alhamdulillah. Yang kita takut, ada seorang ustaz tu dalam YouTube, dia mengatakan, ya, ini kita takut ni, di antaranya disebabkan bila dah kata keturunan Nabi, dia nakkan keberkatan lah apa semua tu. Ustaz ni dia mengaku bahawa dia bersama belajar pada seorang gurunya di Mesir tu keturunan Nabi. Lepas tu dia nak berkat. Ustaz tu kata nganga mulut, dia ludah dalamnya. Dia telan air liur orang tu. Na'udzubillah min zalik. Ya, na'udzubillah min zalik. Itu yang kita takut. Ghulu, melampaui batas yang benda yang tidak jelas. Lepas tu benda tu kita tak refer, rujuk pada akidah yang betul. Maka akhirnya kita tahu takut berapa ramai scam orang-orang yang telan liur scammer tu. Tuan-tuan dan perempuan, masalah ini adalah masalah minda. Otak kita ni dengan iman kita berbicara. Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun? Adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Tak sama. Oleh kerana itu, bila ustaz-ustaz di kalangan ustaz sunnah membicarakan, kita perhatikan bagaimana dia berbicara. Bukan berbicara atas kejahilan. Bukan berbicara atas dasar benci ataupun apa. Tak. Tetapi di atas dasar ilmu dan manhaj yang mustaqim, lurus untuk menjaga ummah daripada penyelewengan. Alhamdulillah. Ya. Kita ingatkan, akhirnya terbongkar bahawa dia tu scammer. Alhamdulillah. Okey. Jadi itu amat penting. Kenapa kita tidak mahulah, ya, kita ni dah belajar Quran Sunnah, kita pun terikut sama. Tak. Ya, jangan. Dan tuan-tuan dan perempuan berada di Yayasan Ta'lim merupakan manhaj Al-Quran dan As-Sunnah mengikut fahaman 3 kurun yang terbaik dan ustaz-ustaz yang ditapis. Maka ikut.
InsyaAllah. Cuma saya nasihat jangan taksub. Kita diarahkan untuk belajar dan mengikut yang betul tetapi bukan taksub. Bila tuan-tuan dan perempuan bertaksub dalam seorang guru, maka tuan-tuan dan perempuan telah menutup mata dan mengikut seperti orang lain juga. Apa guna kita menuntut ilmu kalau waktu yang begitu? Baik, jadi insyaAllah isu tu dah habis. Ya, isu tu dah selesai. Alhamdulillah bila JAKIM dah keluarkan statement tu, itu pun ada lagi yang bantah lantak mereka lah. Ya, kenapa mereka nak sangat jadi pengikut keturunan Rasul tu, tetapi dah tersalah nak buat macam mana? Ya, dah kena scam. Ya, sabar je lah. Ya, sabar je lah. Biarkan mereka dengan cara mereka. Kita teruskan manhaj kita adalah mustaqim di atas dasar ilmu, pengetahuan yang tepat, mengikut penafsiran 3 generasi yang terbaik. InsyaAllah Allah selamatkan kita, Allah peliharakan kita dari gangguan-gangguan penipu-penipu atas nama Nabi. Ingat ya, kita bertembung dengan penipu-penipu atas nama Nabi terlalu banyak. Bila kita tengok orang apa yang mengaku Nabi itu dengan keadaan handsome kan, handsome. Ya, orang perempuan jadi gila dia. Ya, subhanallah, komen-komen yang tidak berakhlak, tidak beradab. Kita katakan bukan berakhlak, beradab macam mana? Dengan ala yastahinna. Tidakkah mereka malu kepada Allah dengan apa yang mereka ucapkan? Sedangkan Allah mengarahkan yahuddul absar, menundukkan pandangan, tak tengok benda-benda yang macam itu. Kalau tiba-tiba yang mengaku keturunan Nabi itu orang perempuan dengan comelnya, dengan Masya Allah ya, dia boleh nisbahkan kepada Sayyidatina Fatimah, ya, Fatimah Az-Zahra, Fatimah, anak Rasulullah kan. Bagaimana pandangan mereka? Tentu dia pemarah orang lelaki. Tengok gini. Begitu juga dalam bab ini, ittaqillah, takut kepada Allah. Bukan duk jaja orang lelaki itu. Ya, ataupun keturunan itu. Al-Muhim, kalau dia muncul atas nama keturunan Fatimah dalam keadaan muka yang cantik awal-awal, saya tolak. Kenapa? Kerana tak bersifat dengan nenek dia. Nenek dia berniqab. Jadi kita tak dapat tengok mukanya. Okey? Jadi baik. Ala kulli hal, manhaj ini amat penting untuk kita mengenali betul ataupun tidak. Ya, tuan-tuan dan perempuan, di akhir zaman saya amat menekankan duduk bersama ustaz-ustaz sunnah untuk mengenali antara hak dengan batil. Ya, kita ada Baitus Sunnah, Yayasan Ta'lim Baitus Sunnah, Baitus Salam, apa lagi yang kita ada. Ya, banyak tempat-tempat yang ustaz-ustaz sunnah, Al-Khadim, apa semua tu yang boleh kita manfaatkan, insya-Allah. Ya, istiqamah dalam beragama. Baik, kita masuk bab yang seterusnya. Nombor 11. Masih lagi kita membicarakan bab dia yang berkaitan dengan akhlak. 13 cara mencapai akhlak mulia. Dah kita bahaskan dan kita masuk ke nombor 12. Seperti mana yang kita mahukan untuk memperbetulkan diri kita. Beberapa cara ini dah kita bahaskan. Yang ke-12, mengingat kematian dan takut su'ul khatimah. Mengingat kematian dan takut su'ul khatimah. Dengan mengingat kematian ini, dia akan melembutkan jiwa kita, melembutkan hati kita untuk kita terus berusaha menjadi orang yang baik. Bila kita ingat kematian, kadang-kadang dia membataskan perbuatan kita supaya kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang na'udzubillah min zalik, yang tidak baik. Okey. Dalam bab ini, siapa saja yang sering mengingat kematian dan yakin bahawa dirinya kelak akan berdiri di hadapan Allah untuk diminta pertanggungjawabkan, pasti dia akan mencurahkan segenap kemampuan agar bisa menjadi pribadi Muslim yang berakhlak mulia. Okay. Dalam menerangkan perkara ini, siapa saja yang sering mengingati kematian, dia bila ingat kematian ni dia tak fikir panjang. Ya, bila dia ingat kematian, dia akan cuba melakukan perkara yang Allah suka dan perkara yang terbaik. Oleh kerana tu, bila kita tengok ya, misalan lah, saya bagi contoh kepada tuan-tuan dan perempuan, benda yang biasa nyata berlaku di zaman kita ni. Apa dia? Apabila seorang doktor tu dia buat cek, oh, encik atau perempuan dah ada cancer stage 4. Ya, dah sampai tahap stage 4. Tinggi tu. Berarti tuan boleh hidup selama 2 bulan. Bila doktor mengisyaratkan begitu, okey?
Apa perasaan seorang yang berhadapan atau orang yang sakit? Tinggal 2 bulan je, agak-agaklah kita sendiri boleh menilaikan. Dia nak enjoy lagi ke? Tak. Dalam minda dia bukan untuk enjoy. Dalam minda dia ada, kita sebab kita nak enjoy, kita rasa kita hidup panjang. Oh, aku nak begini, aku nak begini, aku nak berjalan, aku segala-galanya. Tetapi bagi dia, dia tidak fikir untuk enjoy lagi. Dia tidak fikir harta yang banyak itu dapat menyelamatkan dia. Dia hanya fikir, aku nak sihat. Aku nak sihat. Aku nak cuba buat sesuatu untuk dapat menyihatkan aku. Ataupun aku nak bertaubat. Itu dia. 2 perkara tu amat penting. Pertarungan yang sengit. Ya, pertembungan yang sengit antara hidup dengan mati. Maka dia memilih antara, aku akan cuba berusaha untuk dapatkan kesihatan. Dan yang kedua, aku nak bertaubat, dan dia akan banyak munajat kepada Allah. Sudah tentu. Ya, dia munajat kepada Allah untuk disihatkan dia. Okay, nampak tak? Orang yang dah dikhabarkan, ingatkan mati, dia begitu keadaannya. Dan begitulah yang dikatakan, siapa yang sering mengingatkan kematian, dia yakin bahawa dirinya kelak akan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla, diminta bertanggungjawab, pasti dia akan mencurah segala segenap kemampuan agar bisa menjadi peribadi Muslim yang berakhlak mulia. Ya, bila kita ni ingat mati kita, jadi takkanlah aku nak buat begitu, takkanlah aku nak buat begini. Apatah lagi tuan-tuan dan perempuan, subhanallah, dalam ada satu kelas saya perbahaskan dengan teliti, mereka lepas kelas tu merasa takut. Ya. Kerana dalam perbicaraan kita, kita tak pernah nak bicara tentang kehidupan kita yang sebenar. Kita rasa panjang umur kita sampai ke sudah. Tuan-tuan dan perempuan, Allah dah perincikan limit-limit di dalam kehidupan kita ini di dalam suratul Hajj. Dalam suratul lain tu dia perincikan umur kita, zaman alam rahim, alam ruh, apa semua tu. Tetapi pada surah Al-Hajj diperincikan satu persatu. Ya, sampai mana kita dalam perut ibu, alam ghaib, dalam perut, kemudian dalam perut ibu. Lepas dalam perut ibu, alam baby, kanak-kanak 2 tahun. Ya, lepas 9 bulan, 2 tahun. Lepas 2 tahun sampai umur 7 tahun. Sampai 7 tahun sampai umur remaja. Lepas umur remaja sampai umur dewasa, 40. Bila masuk umur 40, dia adalah had umur yang mana kita sedang menuju alam tua. 40 adalah alam matang. Tetapi dia menuju ke alam tua. Alam tua itu adalah 50. Bila masuk umur 50, dia dah masuk alam tua. Bila masuk 60 ke 70 itu adalah alam kematian. Tu dia. Terkejut kan? Kita tak perasan. Allah dah perincikan. 40, 50 dah masuk alam tua, 50 ke 6 dah masuk alam matang, 50 ke 60 dah masuk alam tua, 60 ke 70 alam mati, 70 ke 80, 90 alam tua bangka. Alam tua mati, alam tua bangka. Ya, tua bangka tu dikategorikan nyanyuk ataupun apa-apa jugalah. Bayangkan 40, 50, 60 ke 70 alam mati. Tuan-tuan dan puan, cek umur kita berapa. Yang Rasulullah yang menyebutkan kebanyakan umat aku adalah 60 ke 70. Sedikit sekali yang akan melepasinya. Yang sebelum tu ada yang mati. Allah ceritakan ada yang mati. Tetapi yang melepasi pula dibahagikan kategori. Ada yang hidup tetapi dalam keadaan tak sihat lah. Ada yang hidup